Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu tajuk penciptaan gunung. Dan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Amirah, Nurin, Aina, Natasha dan Julita. Kajian ini membincangkan tentang penciptaan gunung dari perspektif Islam dan sains. Dalam Al-Quran telah memberikan banyak sekali petunjuk tentang fenomena-fenomena alam semesta yang salah satunya adalah berkaitan dengan gunung. Sains moden membuktikan bahawa gunung sendiri memiliki peranan sangat penting di atas permukaan bumi ini. Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran bahawa gunung adalah sebagai pasak bumi yang sudah semestinya kita sebagai seorang hamba perlu memeliharanya. Al-Quran telah menyebut gunung dengan 2 perkataan bahasa Arab. Yang pertama, kata jamak jibal yang disebut sebanyak 33 kali, manakala kata tunggal jabal disebut 6 kali, dan yang kedua, kata rawasi yang diulang sebanyak 10 kali. Menurut Rosihan Nafadullah, istilah jabal lebih bersifat umum, sedangkan rawasi berkemungkinan dimaksudkan khusus untuk menyebutkan gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi. Hal ini dikuatkan pula oleh makna dasar daripada kata berkenaan. Kata rawasi bermakna sesuatu yang dapat membuat benda yang bergoncang menjadi diam. Dalam hal ini, benda yang bergoncang adalah bumi. Dalam beberapa ayat dijelaskan bahawa gunung diciptakan agar bumi tidak goncang. Seperti yang kita boleh lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Objektif kajian kami ada 4, iaitu yang pertama adalah untuk membincangkan proses penciptaan gunung dan teorinya berdasarkan Al-Quran. Yang kedua adalah untuk menerangkan dan memahami proses penciptaan gunung berdasarkan Al-Quran. Seterusnya, untuk memahami proses pergerakan gunung dan pergerakan benua berdasarkan Al-Quran dan konsep sains. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan kesedaran tentang kekuatan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, nama saya Nasafila Bintan Fauzi dan saya akan menerangkan tentang gunung-gunung sebagai pasak. Gunung-gunung sebagai pasak ni ada diterangkan di dalam surah An-Nabal ayat 78, 6 hingga 7 yang berbunyi, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Di sini jelas menunjukkan bahawa gunung-gunung yang ada di atas permukaan bumi ianya adalah berbentuk seperti pasak dan ianya berfungsi untuk mengelakkan berlakunya gegaran. Sebagai contoh, kita boleh lihat pasak-pasak yang dikatakan tu adalah pada gunung-gunung yang berada di kawasan benua, yang di mana kerak bumi mereka adalah lebih tebal dan lebih jauh di dasar mantel bumi. Gunung-gunung ini memegang lapisan kerak bumi dengan satu pancang yang memanjang dan juga mendekat, itu daripada atas ke bawah, dan kerak bumi akan tetap dan tidak terapun di atas batuan magma. Keadaan gunung ini juga ada disebut di dalam istilah sains yang dikenali sebagai proses isotasi. Proses isotasi ini adalah satu teori keseimbangan hidrositik yang di mana permukaan bumi, ia menegaskan bahawa permukaan bumi itu berada di dalam keadaan terapun di atas lawa bendalih yang tinggi ketepatannya. Memetik juga di dalam surah Luqman ayat 31 hingga 10 yang mengatakan bahawa Allah SWT dia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, dan dia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu, dan dibiarkan padanya pelbagai jenis binatang, dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi pelbagai jenis tanaman yang dapat memberikan manfaat. Sekian saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan tentang ciri fisika gunung. Ciri fisika gunung ada juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatih ayat 27 yang bermaksud gunung ganang terdiri daripada banyak lapisan yang terbentuk semasa berlakunya pergerakan antara plat. Menurut ayat di atas, gunung-gunung terdiri daripada banyak lapisan yang terbentuk semasa berlakunya pergerakan antara plat. Menurut ilmu geologi dan geografi pula, gunung ganang ini terletak di lapisan litosfer bumi yang terdiri daripada lapisan batuan dengan ketebalan kira-kira 1,200 km. Lapisan batuan yang dimasukkan bukan sahaja lapisan batuan yang keras saja, malah berbentuk tanah liat, tanah daripada hasil penyejukan lava gunung berapi, pasir, kerikil dan sebagainya. Di gunung ganang juga terdapat beberapa mineral dan bahan kimia lain seperti besi, magnesium, kalsium, natrium dan sebagainya. Seterusnya, Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang menjelaskan bagaimana Allah SWT telah menciptakan besi untuk manusia dan bagaimana besi boleh digunakan oleh manusia sebagai keperluan pembuatan manusia. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah SWT menjelaskan bagaimana besi boleh membantu manusia bagi digunakan untuk menciptakan pelbagai keperluan pembuatan manusia. Dalam segi sains pula, besi terbukti adalah unsur keempat yang paling banyak dalam kerak bumi dan merupakan teras utama bumi. Hampir semua besi bumi berasal dari bentuk batuan yang terbentuk lebih daripada 1 bilion tahun dahulu. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julita Aisyah binti Ismail dan saya akan meneruskan presentasi ini dengan menerangkan pergerakan gunung. Okey.
Pergerakan benua ni kita dapat lihat daripada ayat Quran dalam surah An-Nam ayat 88 yang bermaksud, dan engkau melihat gunung Ghana, engkau menyangkakannya tetap membeku, padahal ianya bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Demikianlah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapinya dan sebaik-baiknya. Sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. So, basically daripada ayat ini kita telah tahu bahawa gunung itu sebenarnya bergerak, bukannya berada tetap pada satu kedudukan. Okey. Pergerakan gunung ini berlaku disebabkan oleh pergerakan dalam kerak bumi di mana gunung itu terletak. Okey. Kerak bumi ini seakan-akan terapung di atas satu lapisan mantel. Pergerakan gunung ini juga turut disebabkan oleh terjadinya kelangkaran dalam bumi iaitu earth crush. Okay. Pada aspek sains pula, pada awal abad ke-20 ada seorang ilmuwan Germany iaitu Alfred Wegener telah mengemukakan bahawa benua-benua di atas muka bumi ini adalah sebenarnya bergabung bersama, namun kemudiannya sebab sahabat tahun telah hanya ke arah yang berbeza-beza dan akhirnya berpisah antara satu sama lain ketika bergerak menjauh antara satu sama lain. Setelah 50 tahun kematian Wegener, maka geologi pada hari ini baru menyedari bahawa fakta yang dikemukakan olehnya adalah benar, yang mengatakan bahawa daratan itu bersatu. Daratan bumi ini terbentuk di atas satu daratan yang disebut sebagai Pangea yang terletak di kutub selatan. Okey. Dalam anggaran 80 juta tahun, Pangea ini telah terbagi kepada dua bahagian yang besar yang telah hanyut dalam arah berbeza, iaitu pertama berwarna. Berwarna ini telah meliputi Afrika, Australia, Antartika dan juga India. Yang kedua adalah Laurasia. Laurasia ini meliputi Eropah, Amerika Utara dan juga Asia kecuali India. Lebih daripada 150 juta tahun pemisah ini, berwarna dan Laurasia telah berpecah menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. Benua-benua telah terbentuk kerana sebelahnya dah hanya di pecah ini. Berlakunya pergerakan pada permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter pada setiap tahun. Berdasarkan tectonic theory ataupun teori tektonik daratan, daratan di atas muka bumi ini berpusing dan membawa benua-benua dan lautan bersamanya. Pergerakan benua ini diukur sebanyak 1 sehingga 5 cm pada setiap tahun. Oleh disebabkan pergerakan berterusan ini telah mengubah sedikit demi sedikit kedudukan geografi dunia. Sebagai contoh, lautan Atlantik saban tahun ianya semakin meluas. Okey, seterusnya ialah gempa bumi. Gempa bumi adalah pergerakan mengejut permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan batuan di sepanjang garis sesar atau di atas persempadanan plat tektonik. Walau bagaimanapun, gempa bumi juga boleh disebabkan oleh aktiviti gunung berapi. Semakin besar saiz gempa bumi, semakin besar kemusnahan yang dibawa. Kajian sains mengenai gempa bumi dan gelombangnya dikenali sebagai seismologi, iaitu dari perkataan Yunani yang bermaksud goncangan atau gempa bumi. Terdapat 4 istilah yang digunakan dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Zalzalah. Menurut Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisan Al-Arab, zalzalah bermaksud tanah yang bergetar dan gegaran yang menyebabkan berlakunya gempa bumi. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 1, yang bermaksud apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang kuat. Dan yang kedua adalah Ar-Rajfah. Ianya didefinisikan di dalam Lisan Al-Arab sebagai gegaran. Dalam surah Al-A'raf ayat 78 dan 81, yang bermaksud karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Yang ketiga adalah Al-Sayhah. Kalimah ini mempunyai masdar daripada kalimah soha yasifu soihatan yang bermaksud azab penderitaan. Dari surah Hud ayat 67, dan satu tempikan sama yang menggemparkan bumi menimpa orang yang zalim itu. Dan akhir sekali adalah Al-Khasaf. Kalimah ini berasal dari khasafa yakhsifu khasfan yang bermaksud membenarkan dalam tanah dengan apa yang ada di dalamnya. Dalam surah Al-Qasas ayat 82, sekiranya Allah tak melimpahkan kurnia pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Sebagai rumusan presentation kami pada hari ini, di dalam Al-Quran sudah terdapat ilmu geografi dan juga geologi yang kian berkembang. Seperti mengawal keseimbangan bumi, yang seperti yang telah diterangkan dalam awal presentation tadi, yang mengatakan bahawa gunung ini sebagai pasak. Yang kedua, dalam Al-Quran juga menerangkan ciri-ciri fizikal gunung yang berasal daripada lapisan batuan, tanah, pasir dan juga bahan kimia. Yang ketiga, gunung-gunung yang wujud di muka bumi ini bergerak mengikut pergerakan air laut dan terpisah dan lalu membentuk benua. Okey, segala ilmu geografi dan geologi yang telah termaktub di dalam Al-Quran sejak 610 Masihi dahulu telah membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana.